Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, so today we start with chapter 1, review on algebra. Okay, yang ni sebenarnya awak dah belajar dalam subjek mathematics. So this one review on algebra. Cumanya kita nak review balik basic-basic dalam pengiraan formula. Okay, so this one. Okay, review on algebra introduction. In this chapter, we will recall the algebraic operation. Okay, so algebraic operation tu contohnya fraction, decimal and percentage, which is very useful in order to solve the mathematical operation in business maths. So sebenarnya algebra ni dia penting untuk kita solvekan problem dalam business maths. Okay, the use of Bode-Mass theorem will help student to understand the method to calculate the linear equation. Okay, first kita tengok dulu untuk fraction. Okay, fraction ni maksudnya pecahan. Okay, first untuk fraction can be written in the form of P over Q. Okay, so yang ni cara kita tulis fraction. With P and Q are integer numbers and Q not equals to 0. So Q kat bawah ni dia tak boleh sama dengan 0. Sebab apa dia tak boleh sama dengan 0? Sebab kalau 0, bila awak tekan kalkulator, kalau kat bawah ni 0, dia akan keluar max error. Maksudnya dia tak boleh baca sebab sesuatu nilai dia tak boleh bahagi dengan kosong. Okay, the top number is called the numerator and the bottom number called the denominator. Okay, so atas ni kita panggil dia numerator, bawah kita panggil dia denominator. The type of fraction are, okay, so kita ada 3 jenis fraction ataupun 3 jenis pecahan. First, proper fraction. Fraction with numerator and denominator are both integers and the value of the numerator is less than denominator. Okay, contoh proper fraction ni adalah nilai atas dengan bawah dua-dua adalah integer. Integer ni maknanya nombor bulat. Then atas nilai numerator lebih kecil daripada nilai denominator. Maksudnya for example 1 over 4. So 1 lebih kecil daripada 4. 5 over 6. Okay, 5 is less than 6. So yang ni adalah proper fraction. Kalau improper pula, improper fraction with numerator and denominator are both integers and the value of numerator is greater than denominator. Okay, yang ni dia terbalik daripada proper. So awak just hafal satu pun dah cukup. Maknanya bila awak ingat proper, kecil atas, besar bawah. So improper maksudnya besar atas, kecil bawah. Okay, and then we also have mixed number, a number that consists of an integer and fraction. Okay, mixed number ni maknanya nombor pecahan bercampur. Maknanya dia ada satu nombor bulat, integer, and then dia ada satu fraction. Okay, for example 3, 1 over 4, 2, 5 over 6, negative 6, 2 over 3. So this one we call mixed number. Okay, next we have operation on fraction. Okay, kita tengok untuk operasi dalam pecahan. Okay, first we have addition and subtraction. Maknanya tambah dengan tolak. Check whether the denominator of given fraction are similar. If not, we must produce the same value of denominator. Bila kita nak tambahkan sesuatu pecahan, kita kena make sure denominator dia sama, and then kita just add numerator. So ini sebenarnya awak dah belajar masa sekolah dulu Okay, kalau different denominator maknanya yang ni denominator sama. Okay, this one denominator tak sama. Okay, bila denominator tak sama, kita kena samakan denominator. For example, this one 2 dengan 4. So 1 over 2, 2 ni kita darab dengan 2. So atas pun kena darab dengan 2. So kat sini dia akan jadi 2 over 4. So 2 over 4 baru kita plus dengan 3 over 4. So we get 5 over 4. Okay, then another one, yang ni 3 dengan 4. 1 over 3 plus 1 over 4. Maknanya dua-dua ni tak ada, kita tak boleh darab nilai yang sama. So kat sini awak just darab silang. 3 darab 4, 4 darab 3. So bila bawah darab 4, atas kena darab 4. Bawah darab 3, atas darab 3. So awak akan dapat denominator yang sama. So your answer is 7 over 12. Okay, sama juga dengan subtraction. So langkah dia untuk addition dengan subtraction sama. Maknanya kalau dia denominator dia sama, kita boleh terus tolak. Kalau dia berbeza, kita kena
samakan denominator. Okay, so cumanya beza atas ni lah. Kalau atas ni addition kita tambah, kalau subtraction maknanya kita kena tolak. Okay, so this one bila case denominator tak sama. Okay, next is multiplication. Multiplication tak ada masalah. Maksudnya awak just convert any whole number or mixed number as improper fraction, then multiply both numerator and denominator. Maknanya kalau nombor biasa ni, contohnya yang ni, 2/3 multiply by 4/5. So awak just darab atas, bawah darab bawah. So 2 times 4 is equals to 8. 3 times 5 is equals to 15. Okay, next example 2 pun sama, sebab dia just beza dia ada negatif. So sama jugalah, negatif 1 darab 5 dapat negatif 5, 3 darab 8 dapat 24. Okay, then yang ni kalau nombor bercampur ataupun pecahan bercampur, mixed number, 1 2/3 and then 2 1/4. Okay, cara dia kita tukar pada pecahan tak wajar ataupun improper. Cara dia 3 multiply by 1 plus 2. Okay, 1 darab 3 darab 1 3, 3 tambah 2 dapat 5. 5 yang bawah ni kekalkan. Okay, yang tu cara nak tukar mixed number kepada improper fraction. So here you will get 5/3 and then this one pun sama. 4 times 2 you will get 8. 8 plus 1 you will get 9. So 9/4. So bila dah dapat pecahan improper fraction, so atas darab atas, bawah darab bawah. Okay, so yang ni kalau nak tukar balik pada proper fraction. Okay, next is division. Okay, division maksudnya pembahagian. Okay, pembahagian caranya convert any whole number or mixed number as improper fraction, change the division, yang ni division fraction into its reciprocal. Okay, contoh dia macam ni. Okay, saya ada 2/3 bahagi dengan 4/5. So saya tukar kepada multiplication ataupun darab. Bila awak tukar daripada bahagi pada darab, 4/5 ni awak kena tukar kepada 5/4. So ingat, bila nak tukar operation kena tukar tempat. Okay, so 2/3 darab dengan 5/4. So sama juga, bila dia dah jadi multiplication, kita apply macam multiplication sebelum ni kan. Okay, so 2 multiply by 5 equals to 10, and then 3 multiply by 4 equals to 12. Yang ni kita nak kecilkan dia, cari sifar yang sepadan. Okey, sama juga dengan ni. Yang kedua ni pun sama, cuma beza dia ada negatif. So 5/8 tukar kepada 8/5. Okey, yang ni pun sama, maknanya daripada mix number ataupun mix pecahan nombor bercampur. So awak tukar dulu kepada improper fraction, pecahan tak wajar. Okey, dia akan dapat 5/3 bahagi dengan 9/4. And then kat sini daripada bahagi tukar pada darab. So bila darab 9/4 jadi 4/9. So this is your answer. Okey, satu lagi saya nak terangkan sikit pasal nombor pecahan yang ada nilai negatif. Okey, kadang-kadang awak tengok ditulis macam ni. Kadang-kadang sebenarnya ketiga-tiga nilai ni adalah sama. Maksudnya kalau kita kata negatif 1/2, dia still lagi 1/2 nilai negatif. Kalau kita kata 1/-2, so sama juga, maknanya 1/2 nilai yang negatif, ataupun negatif dia letak tengah-tengah. So mana-mana, sebab tu kat sini kalau negatif kat tengah ni, dia letak dulu dekat atas, dia akan jadi negatif 1 darab 8 per 3 darab 5, dia letak balik dekat tengah ni. So yang tu cuma cara penulisan. So kalau awak rasa awak nak letak dekat bawah pun, dia akan jadi bawah ni negatif 8 per negatif 15. Okay, so still lagi dia boleh tulis negatif 8/15. Okay, so kita tengok example 1, calculate and simplify. Okay, 1/3 tambah 1 2/3. Okay, this one pecahan biasa 1/3, yang ni 1 2/3 awak tukar dulu kepada improper fraction. Okay, 1 darab 3, 3 tambah 2 dapat 5/3. So check denominator dia, since denominator sama, so just tambah 1 tambah 5
dapat 6 per 3. Okey, next 4/5 tolak 1/3 pun sama juga, konsep yang sama. Kita tengok, check dulu denominator. Since denominator tak sama, so cari sifir yang sepadan. Kalau tak ada, just darab silang. 5 darab 3, 3 darab 5. So bawah darab 3, atas darab 3. Bawah darab 5, atas darab 5. So bila dah sama denominator, so just tolak ataupun tambah based on your question. Okay, okay, so awak boleh cuba solvekan semua example kat sini, cuba lengkapkan. Okay, then we have decimal. Okay, decimal ni maksudnya adalah nombor perpuluhan. Okay, a decimal is any number written using a decimal point. Okay, ini contoh nombor decimal 0.1, 0.12, 0.123. The number of decimal point is determined by the number of digits after the decimal point. Okay, so bila decimal point, the number of decimal point, bilangan decimal, maknanya dia tentukan yang selepas point. Kalau kat sini 0.12, so kita panggil 2 decimal places. Kalau 0.132, 3 decimal places. To convert fraction to decimal, we must divide the numerator by the denominator. For example, converting 1/4 to decimal will give you 1 divided by 4 equals to 0.25. Okay, yang ni cara nak convert daripada pecahan ataupun fraction kepada decimal. Kita just bahagikan. Numerator bahagi denominator. So 2/10, maknanya awak just tekan calculator. 2 bahagi dengan 10. So you will get 0.2. Maknanya numerator bahagi dengan denominator. Okay, next we also have convert decimal to fraction pula. Okay, nak convert decimal to fraction. Okay, you can follow this step. Kita ada 3 step. First, write down the decimal divided by 1. Okay, saya tunjuk step ni based on example. Okay, first saya nak convert 0.3. Okay, so first step, write down the decimal divided by 1. So saya tulis 0.3 divide by 1. Multiply with top and bottom by 10 for every number after decimal point. So saya darab dua-dua ni dengan 10. So 0.3 darab 10, 1 darab 10. Use 100 if the decimal with 2 decimal places. Okay, sebab apa saya guna 10? Sebab dia based on ni. Kalau 1 decimal places, awak darab dengan 10. Kalau contohnya 32, maknanya kat sini 2 decimal places, kita darab dengan 100 dan seterusnya. Okay, so you will get 0.3 multiplied by 10 equals to 3. 1 multiplied by 10 equals to 10. So daripada 0.3 kita tukar kepada 3/10. Maksudnya daripada decimal point awak tukar kepada fraction. Okay, so ingat cara nak darab kat sini untuk step 2, dia berdasarkan bilangan decimal places. Okay, then next one is percentage. Okay, percentage ni maksudnya peratus. Okay, peratus pun sama sebenarnya. A percentage is a fraction with 100 as its denominator. Cuma beza awak kena ingat, kalau percentage bila kita sebut peratus, ingat bawah dia mesti 100. So yang ni beza percentage dengan pecahan biasa. Dia still lagi fraction, cumanya 100 as a denominator. The symbol percentage used to represent percentage. Okay, example 50/100. So awak boleh tulis 50%. So yang ni percentage ni biasa kita guna dalam markah peperiksaan. To convert percentage to decimal, we divide by 100. Okay, so samalah, maknanya daripada percentage kita tahu. Kalau saya tulis 30%, so awak tahu kalau cikgu biasa kan dalam kelas ditulis 30%, maknanya kita tahu 30/100. So yang ni daripada percentage kepada fraction, and then daripada fraction kepada decimal. So just bahagi je lah. Bila awak dah tulis 30/100, so 30 bahagi dengan 100. So dapat 0.3.
Okay, next is converting decimal to percentage. Maksudnya daripada 0.45 ni awak nak tukar kepada percentage. So kita tahu kalau percentage tu tadi saya kata automatic dia adalah denominator dia adalah 100. So kalau 0.45 bila nak tukar kepada percentage awak just darab dengan 100. So awak akan dapat 45%. Yang kita panggil 45%. Okay, so this one sebenarnya just ulang kaji ataupun revision untuk algebra yang kita dah belajar masa sekolah dulu. So awak boleh cuba solvekan exercise kat sini. Kita ada banyak exercise, so cuba solvekan. Okay, then yang last one ni sebenarnya dia adalah hasil daripada banyak operation, maknanya dia nak solvekan untuk satu equation kat sini. Okay, so kat sini saya rasa awak dah biasa guna BODMAS. So B is for bracket, O order, D division, M multiplication, A addition, subtraction. Maknanya dia bracket and then order, division, bahagi, darab, tambah, tolak. Okay, so kat sini maknanya bila awak digabungkan dengan beberapa operasi awak kena ikut turutan ni. Okay, 5 plus 3 minus 2 plus 1. Okay, kalau ada tambah tolak kita buat yang mana-mana satu dulu. Contohnya 5 tambah 3 dapat 8, 8 tolak 2 dapat 6, 6 tambah 1 dapat 7. Okey. Cuma yang membezakan yang ni pun sama. Bila darab dengan bahagi mana-mana satu pun boleh. 2 darab 3 dapat 6, 6 bahagi 3 dapat 2, 2 bahagi 2 dapat 1. So awak just ikut order. Kalau darab dengan bahagi tambah dengan tolak. Okey, tapi kalau dia bercampur kat sini, okey. So first kita consider untuk bracket dulu. Maknanya kat sini bracket kena buat dulu bracket dengan bracket. Okey. 4 tolak 2 tambah 3 tambah 1. So yang ni buat mana-mana satu dapat 6. 8 bahagi 4 darab 3. So buat-buat kat sini dapat 6. So 6 tolak 6 dapat 0. Okey. So cuba buat yang ni. Okey, untuk D kalau kita tengok 2 tolak 15 bahagi 3 darab 4 tolak 12 darab 3 tambah 2. So yang mana dulu kita kena prefer? This one dulu. So 2 tolak 15 bahagi 3 dapat 5. 5 darab 4 tolak 12 kali 3 tambah 1. Okey, cari lagi. Yang ni pula 5 darab 4. So 2 tolak 5 darab 4 20 tolak 12 darab 3 tambah 1. Okey, then darab pula 12 darab 3. So yang lain tulis dulu 20, 2 tolak 20 tolak 12 darab 3, 36 tambah 1. Okay, so bila dah jadi tolak dengan tambah, just solvekan macam biasa. So dapat jawapan kat sini. Okay, so yang ni example semua awak boleh lengkapkan. Okay, then last one kita ada summary. Okey, yang ni awak boleh tengok daripada fraction kepada decimal, divide P by Q, daripada decimal kepada fraction, ikut 3 step ni. Yang ni sebenarnya saya dah ajar dah, cuma dibuat dalam bentuk yang table yang lagi senang kita nak refer. Okey, so BODMAS rule, bracket, order, division, multiplication, addition, subtraction. Yang ni mana-mana satu dulu boleh Okey, yang ni decimal to percentage. Decimal dengan percentage cara nak tukar. Okey, so this one kita dah habis untuk chapter 1. Just a revision.